Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para juri yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan pembentang dan juga para penonton yang saya kasihi sekalian. Saya Nurizam binti Abdullah daripada SMK Pengalang Hulu akan membentangkan PBL yang bertajuk Eksplorasi Bumi. Pelaksanaan PBL ini telah melibatkan gabungan 5 mata pelajaran iaitu Geografi, Sains, ASK, Asas Komputer, PSV, Pendidikan Seni Visual dan Bahasa Melayu. Bagi mata pelajaran Geografi, melibatkan bab 5 Bumi, 5.1 Bumi, bab 13 Sisa Domestik, 13.2 Sisa Domestik. Manakala standard pembelajaran yang terlibat adalah 5.1.2 menjelaskan struktur bumi, 5.1.4 membincangkan kesan pergerakan kerak bumi, 13.2.4 menerangkan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Bagi mata pelajaran sains pula melibatkan bab 9 Bumi, 9.1 Sistem dan Struktur Bumi, 9.3 Proses Utama Bumi dan standard pembelajaran yang terlibat adalah 9.1.1 Berkomunikasi berkenaan bumi, 9.1.2 menjelaskan perbezaan antara lapisan bumi berdasarkan komposisi dan sifat fizik, 9.3.1 berkomunikasi mengenai proses eksogen dan endogen. Bagi mata pelajaran ASK pula melibatkan bab 4 kod arahan, 4.1 kod arahan. Standard pembelajaran yang terlibat pula adalah 4.1.4 membangunkan atau cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, pemboleh ubah dan operator matematik. Manakala bagi mata pelajaran PSV pula melibatkan bab 15 tajuk dan mesej, 15.1 tajuk dan mesej, bab 16 motif, idea dan konsep, 16.1 motif, idea dan konsep. Standard pembelajaran pula adalah 15.1.1 mengaplikasikan tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya, 16.1.2 mengaplikasikan motif, idea dan konsep proses pembentukan karya. Manakala bagi mata pelajaran yang terakhir iaitu Bahasa Melayu melibatkan bab 6 Sains Merentas Kurikulum, melibatkan kemahiran mendengar dan bertutur. Manakala standard pembelajaran yang terlibat adalah 1.6.1 menyatakan isi dan fakta tentang sesuatu perkara dengan jelas dan betul. Seterusnya, kita tengok kepada pernyataan masalah. Di sini terdapat 5 pernyataan masalah yang telah dikenal pasti sebelum melaksanakan PBL, iaitu lebih menjurus kepada persepsi murid. Yang pertama, setiap mata pelajaran tidak mempunyai kesinambungan dan perlu belajar secara berasingan. Manakala persepsi murid yang kedua adalah tajuk bumi bagi mata pelajaran geografi dan sains sukar dikuasai kerana murid tidak dapat membayangkan sistem bumi. Persepsi murid yang ketiga pula adalah tajuk kod arahan bagi mata pelajaran ASK sangat sukar dikuasai dan difahami. Manakala persepsi murid yang keempat, PSV hanyalah fokus kepada melukis dan mewarna sahaja. Walhal, menerusi mata pelajaran PSV, murid boleh menghasilkan model ataupun karya. Dan pernyataan masalah yang terakhir adalah Bahasa Melayu adalah mata pelajaran yang sangat mudah sehingga seringkali dipandang enteng oleh sesetengah orang murid. Okey. Seterusnya, objektif dalam pelaksanaan PBL ini melibatkan yang pertama, menjelaskan 6 kesan pergerakan plat tektonik terhadap struktur bumi dengan mengintegrasikan mata pelajaran geografi, sains dan bahasa Melayu. Objektif yang kedua, memanfaatkan bahan kitar semula untuk menghasilkan 6 model yang berbeza dengan mengambil kira motif, idea dan konsep proses pembentukan karya dalam PSV dan geografi. Objektif yang ketiga, untuk menghasilkan 6 permainan interaktif yang dapat mengintegrasikan mata pelajaran geografi, sains dan ASK. Manakala objektif yang keempat adalah murid dapat membentangkan hasil dan produk akhir dengan menggunakan bahasa yang sesuai secara formal dan tidak formal. Seterusnya, kita tengok kepada metodologi. Pelaksanaan PBL ini melibatkan 19 orang murid daripada tingkatan 1 Zakbar tahun 2021 dan 2022 yang telah dipecahkan kepada 6 kumpulan responden. Data yang telah diperoleh adalah secara data kualitatif iaitu melalui analisis dokumen data penjurian PBL dan data kuantitatif students voice melalui Google Form. Di sini terdapat data dari student voice iaitu 53% setiap mata pelajaran tidak mempunyai kesinambungan. Ini adalah pendapat murid. Manakala 63% berpendapat tidak berminat dengan tajuk bumi, 79% menyatakan kod arahan dalam ASK sangat sukar dikuasai, manakala 58% pula tidak tahu melalui mata pelajaran PSV dapat menghasilkan model. Seterusnya, pelaksanaan PBL ini juga melibatkan 5 fasa proses pelaksanaan yang memakan masa selama 4 minggu.
Seterusnya, kita tengok lebih lanjut tentang 5 fasa tersebut. Fasa yang pertama adalah pengetahuan sedia ada murid, iaitu murid mengenal pasti bahan kita semula yang boleh digunakan untuk menghasilkan model bumi. Fasa yang kedua melibatkan penerangan projek di mana murid dapat menjana big idea, mengumpul maklumat, merancang pembinaan projek dan permainan interaktif. Fasa yang ketiga melibatkan pelaksanaan projek di mana murid dapat menghasilkan model eksplorasi bumi dan permainan interaktif seperti Scratch. Fasa yang keempat melibatkan pelaporan dan pembentangan iaitu showcase. Murid dapat menguji dan membuat persembahan projek. Manakala fasa yang kelima melibatkan pentaksiran dan penilaian iaitu guru membuat pentaksiran, penilaian dan memberi maklum balas kepada setiap orang murid. Seterusnya, kita tengok metodologi persiapan guru sebelum melaksanakan PBL ini. Guru perlu menyediakan backward design terlebih dahulu, berbincang dengan guru mata pelajaran gabungan bagaimana untuk menghasilkan backward design, kemudian guru mengutarakan the big idea iaitu bagaimanakah penghasilan model dapat menunjukkan kesan pergerakan plak tektonik, dan yang kedua, bolehkah anda menghasilkan permainan interaktif untuk menerangkan proses pergerakan plak tektonik. Di sini juga terdapat borang penjurian mengikut kategori yang telah digunakan oleh para juri semasa showcase diadakan, dan ini pula adalah timeline perancangan daripada minggu pertama hingga minggu keempat, dan murid perlu menyiapkan projek mereka dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Ini pula adalah antara gambar semasa proses menyiapkan model kumpulan masing-masing. Okay, mereka telah menggunakan bahan gitar semula. Seterusnya, kita tengok kepada produk akhir PBL bagi kumpulan masing-masing. Kumpulan pertama, lapisan bumi. Kumpulan pertama telah menghasilkan model lapisan bumi iaitu model 3D lapisan bumi dan model 3D yang boleh menunjukkan perolakan pada mantel yang menyebabkan berlakunya gempa bumi. Dan ini adalah meja pembentangan mereka. Seterusnya, kita tengok sedikit sedetan video daripada pembentangan kumpulan mereka. Dan ini pula adalah gambar semasa pembentangan dan penjurian dijalankan. Seterusnya, kita tengok kepada permainan interaktif yang telah dihasilkan oleh kumpulan pertama, iaitu mereka telah menghasilkan game menggunakan aplikasi Scratch. Ini adalah paparan yang pertama dan ini pula adalah paparan seterusnya semasa permainan dimainkan. Dan ini adalah paparan atau cara yang telah dihasilkan oleh mereka. Para penonton di rumah boleh scan QR code ini untuk melihat dengan lebih lanjut. Seterusnya, kita tengok kumpulan yang kedua iaitu kumpulan gunung berapi. Kumpulan dua telah menghasilkan model gunung berapi. Ini adalah meja pembentangan kumpulan dua. Ini adalah model 3D gunung berapi yang telah dihasilkan oleh kumpulan dua. Ini demonstrasi bagaimana letusan gunung berapi tercetus. Dan ini adalah permainan teka selangkata yang telah dihasilkan oleh kumpulan dua. Seterusnya, kita tengok sedikit sedetan video daripada kumpulan dua. Ini menunjukkan bagaimana letusan gunung berapi terhasil. Dan ini adalah gambar semasa pembentangan dan penjurian dijalankan. Seterusnya, kita tengok kepada permainan interaktif yang telah dihasilkan oleh kumpulan dua menggunakan aplikasi Scratch dengan mengintegrasikan 4 subjek iaitu geografi, sains, ASK serta bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ini adalah paparan yang pertama dan ini adalah paparan seterusnya. Dan ini adalah paparan atau cara yang telah dihasilkan oleh mereka. Para penonton di rumah boleh scan QR code ini untuk melihat dengan lebih lanjut. Seterusnya, kita tengok kepada kumpulan ketiga iaitu kumpulan lapisan atmosfera. Kumpulan tiga telah menghasilkan model lapisan atmosfera. Ini adalah meja pembentangan mereka. Ini pula adalah model 3D lapisan atmosfera yang telah dihasilkan oleh kumpulan tiga. Ini adalah permainan interaktif bagi menguji pemahaman pengunjung. Seterusnya, kita tengok kepada beberapa gambar semasa pembentangan dan penjurian dijalankan. Dan ini adalah sedutan video pembentangan kumpulan mereka. Saya tak mainkan kerana kita kesutukan masa. Seterusnya, kita tengok kepada permainan interaktif yang telah dihasilkan oleh kumpulan tiga menggunakan aplikasi Scratch. Ini adalah paparan yang pertama dan ini pula adalah paparan yang seterusnya yang menunjukkan soalan yang telah dikemukakan oleh kumpulan tiga. Dan ini adalah paparan atau cara yang telah dihasilkan oleh mereka. Penonton di rumah boleh scan QR code ini untuk melihat dengan lebih lanjut. Seterusnya, kita tengok pula kepada kumpulan 4 iaitu kumpulan pecahan benua. Kumpulan 4 telah menghasilkan model 3D pecahan benua. Okey, kita tengok kepada hasil kumpulan 4. Ini adalah model 3D pecahan benua yang telah dihasilkan oleh kumpulan 4. Setiap model benua boleh bergerak mengikut garis masa. Ini adalah meja pembentangan mereka yang mengandungi bahan pembentangan, model 3D dan juga permainan interaktif. Seterusnya, kita tengok kepada sedikit sedutan video bagaimana pecahan benua ini bergerak. Okey, seterusnya ini adalah gambar semasa pembentangan dan penjurian dijalankan.
Seterusnya, kita tengok kepada permainan interaktif yang telah dihasilkan oleh kumpulan 4 menggunakan aplikasi Scratch. Ini adalah paparan yang pertama dan ini pula adalah paparan seterusnya yang menunjukkan soalan yang dikemukakan oleh kumpulan mereka. Dan ini adalah paparan atau cara yang dihasilkan oleh kumpulan 4. Para penonton di rumah boleh scan QR Code ini untuk bermain. Seterusnya, kita tengok pula kepada kumpulan 5 iaitu kumpulan gunung lipat. Kumpulan 5 telah menghasilkan model gunung lipat. Kita tengok kepada hasil kumpulan 5. Ini adalah model 3D gunung lipat yang telah dihasilkan oleh kumpulan 5. Ini adalah meja pembentangan mereka yang mengandungi model 3D gunung lipat, bahan pembentangan dan juga permainan interaktif. Seterusnya, kita tengok kepada sedikit sedutan video bagaimana gunung lipat yang dihasilkan oleh mereka berfungsi. So, di sini kita dapat lihat dengan jelas bagaimana gunung lipat ini terhasil dan pelajar dapat melihat dengan lebih jelas tentang gambaran bagaimana gunung lipat terhasil melalui model 3D yang boleh bergerak. Dan ini pula adalah gambar semasa pembentangan dan penjurian dijalankan. Kemudian kita tengok pula kepada permainan interaktif yang telah dihasilkan oleh kumpulan 5 menggunakan aplikasi Scratch yang mengintegrasikan 4 subjek iaitu Geografi, Sains, ASK dan juga Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ini adalah paparan yang pertama dan ini adalah paparan seterusnya yang mengandungi beberapa soalan. Dan ini adalah paparan atau cara yang telah dihasilkan oleh kumpulan 5. Para penonton di rumah boleh scan QR Code ini untuk bermain. Seterusnya, kita tengok kepada kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan 6, Gunung Bongkah. Kumpulan 6 telah menghasilkan model 3D Gunung Bongkah. Kita tengok kepada hasil kumpulan 6. Ini adalah model 3D Gunung Bongkah yang telah dihasilkan oleh kumpulan 6. Ini adalah meja pembentangan mereka yang mengandungi model 3D, bahan pembentangan dan juga permainan interaktif. Seterusnya, kita tengok sedikit sedutan video bagaimana Gunung Bongkah berlaku. Jadi di sini kita dapat lihat dengan jelas di mana setelah berlakunya lurah gelinciran, Gunung Bongkah akan terhasil. Ini pula adalah gambar semasa pembentangan dan penjurian dijalankan. Seterusnya, kita tengok pula kepada permainan interaktif yang telah dihasilkan oleh kumpulan 6 menggunakan aplikasi Scratch dengan mengintegrasikan 4 subjek iaitu Geografi, Sains, ASK dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ini adalah paparan pertama dan ini pula adalah paparan seterusnya semasa permainan dimainkan. Dan ini pula adalah paparan atau cara yang dihasilkan oleh mereka. Para penonton di rumah boleh scan QR Code ini untuk bermain. Jadi inilah hasil produk akhir bagi kumpulan PBL tersebut. Seterusnya, dapatan dan impak. Dapatan dan impak yang diperoleh daripada data kualitatif melalui analisis dokumen data penjurian didapati julat markah yang telah diperoleh oleh mereka adalah antara 76 hingga 95% dan memenangi semua kategori pertandingan. Dan ini akan menghasilkan murid yang mempunyai kemahiran 6C, iaitu mempunyai kemahiran yang berfikir secara kritis dan kreatif, mempunyai kemahiran komunikasi, bersasiah, kewarganegaraan dan mempunyai kolaboratif yang tinggi. Seterusnya, dapatan dan impak dari segi PBD. Didapati 19% orang murid telah mencapai TP6 dalam semua mata pelajaran yang terlibat, iaitu Geografi, Sains, ASK, PSW dan Bahasa Melayu. Kemudian, dapatan dan impak dari segi kemenangan mereka. Didapati mereka telah memenangi Johan Produk Inovatif, naik Johan Pembentangan Terbaik, naik Johan Kolaboratif Terbaik, tempat ketiga Produk Inovatif, tempat ketiga Eco-Friendly Product dan tempat keempat Pembentangan Terbaik. Dan ini adalah antara piala yang telah dimenangi oleh mereka. Kemudian, kita tengok pula kepada elemen merentas kurikulum. Pelaksanaan PBL ini telah disebar luas melalui akaun Facebook peribadi iaitu Zanzul dan akaun Facebook rasmi sekolah iaitu SMK Pengkalan Hulu. Selain daripada itu, pelaksanaan PBL ini juga boleh digunakan oleh mata pelajaran PSW tingkatan 5, Geografi tingkatan 3, ASK tingkatan 2 dan tingkatan 3 dan RBT tingkatan 1. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada pelaksanaan PBL ini adalah yang pertama, murid dapat membina sendiri model pembelajaran yang menarik yang boleh mengintegrasikan lebih daripada 2 mata pelajaran. Yang kedua, dapat melatih murid membina sendiri soalan melalui permainan interaktif dan Scratch. Yang ketiga, dapat mengajar dan melatih murid untuk memanfaatkan bahan yang boleh dikitar semula. Yang keempat, dapat meningkatkan kemahiran proses sains dan kemahiran 6C dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kemajadian murid dalam pembelajaran bermakna sekaligus dapat mengubah persepsi awal murid. Jadi, sebelum saya menamatkan pembentangan pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada JPN kerana telah memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi pelaksanaan PBL di sekolah saya. Ingat, PBL, Turning Textbook into Reality. Semoga bermanfaat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.